Memasuki hari ke-28 dan yang terakhir di China, ekspedisi kembara Bumi Suci akan meninggalkan Bandar Kashgar untuk menyeberangi sempadan pada hari ini. Ya, China satu pengalaman yang amat unik. Kita dapat landscape yang berbagai daripada kampung off-roadnya, saljinya, tanah pamah dan sejuknya lah. Sebenarnya pada saya rasa tu macam anugerah Tuhan yang diberi pada kami semua untuk melihat semua keindahan alam tu lah. Bagi memasuki negara berikutnya, iaitu Republik Kyrgyzstan, terdapat dua pilihan laluan, sama ada melalui Irkistan Pass ataupun Torugat Pass. Azman selaku pengendali ekspedisi memilih sempadan Irkistan Pass yang dijangka mudah berdasarkan maklumat diperolehi daripada 3 ejen pelancongan Kyrgyzstan. Keputusannya mengelak laluan Torugat Pass dibuat selepas mengambil kira faktor cuaca dan aspek keselamatan peserta. Beliau pernah melalui peristiwa pahit dilanda ribut salji di Torugat Pass yang hampir meragut nyawa peserta sewaktu mengetuai ekspedisi pertama kembara Bumi Suci 4 tahun lalu. Hi. Welcome to Kyrgyzstan. Kyrgyzstan yang terletak di Asia Tengah agak beruntung apabila menerima manfaat ekonomi melalui peningkatan trafik perdagangan dari China sejak tahun 1990. Ia menjadi transit barangan pengguna dari China sebelum memasuki pasaran Uzbekistan, Kazakhstan dan Rusia. Walaupun potensi ekonominya bernilai tinggi, China amat berwaspada dalam menjalin hubungan diplomatiknya dengan Kyrgyzstan, terutama selepas mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1991. Kemerdekaannya dari Kesatuan Soviet membangkitkan semangat nasionalisme etnik Uighur di Xinjiang yang berjiran dengan Kyrgyzstan. Mereka semakin agresif menuntut kemerdekaan sendiri. Kyrgyzstan pula sering didakwa menjadi lubuk militan Uighur, mengembangkan agenda untuk keluar dari cengkaman Beijing, lalu menubuhkan negara sendiri iaitu Turkistan Timur. Namun, realiti sebenar sejak kemerdekaannya, politik Kyrgyzstan sering tergugat akibat bergelut dengan konflik antara etnik, ketidakstabilan politik dan pemberontakan rakyat. Kami bersyukur akhirnya melepasi sempadan dan berjaya memijak bumi Republik Kyrgyzstan ini. Dan saya mandang ke depan lah. Saya rasa Kyrgyzstan ni memang negara Islam, negara OIC. Jadi saya amat memandang ke depan lah, nak tengok apa yang Kyrgyzstan ada, apa bezanya dengan negara China. So very excited lah nak tengok. Hampir 50 km sebaik melepasi pos imigresen Kyrgyzstan, kami singgah di sebuah kampung bernama Nura. Saudara Rostom yang bertindak sebagai Bilal di sini membantu kami menyediakan air wuduk yang amat sejuk diambil dari sungai di kaki gunung bersalji di kampung Nura ini. Di hari ke-32 kita masuk ke Kyrgyzstan dengan satu karakter yang berbeda. Alhamdulillah kita dimudahkan dalam perjalanan masuk di border tadi. Semoga ini juga informasi di border bahwa jalan dalam kondisi snow-nya sangat tinggi sekali, tebal. Sewaktu mendaki 10 km pertama pergunungan Pamir ini, keadaan suhunya amat sejuk. Ia disebabkan faktor ketinggiannya yang kini mencecah 3,000 meter.
Namun apabila hampir tiba di puncak, pemandangan salji yang menutupi kiri dan kanan jalan mula menggusarkan kami. Ditambah pula angin yang mulai bertiup kencang. Konvoi mula melalui permukaan jalan bersalji, diikuti pula kawasan yang lebih ekstrim di mana salji telah mula membeku di atas jalan. Keadaan ini segera mengingatkan kami pengalaman di China sewaktu menuju bandar Jiangji. Apakah ini pengalaman sama yang harus kami lalui? Azim yang menunggang train menjadi mangsa pertama cabaran di pamer ini. Orang depan berhenti. Lepas tu aku tarik brek, tak boleh buat apa lah. Zang, tom, jatuh lah. Situasi yang kami lalui ini sebenarnya lebih mencabar berbanding kejadian di pergunungan China tempoh hari. Kita pun tak tahu lagi kita boleh terus ke atau kita terus ke belakang. Kita naik ni. Naik je. Kau jangan hirau macam lori tadi. Ya memang lah. Biar. Ini kita punya Ace Rider. Dia boleh lalu sampai gini. Firdaus yang menaki van hari ini terpaksa turun membantu Nolan yang berada di hadapan menolak motosikal lain mendaki ke puncak. Amat sukar mengimbangi motosikal dalam keadaan tayar yang tidak mencengkam permukaan jalan yang berais ini. High altitude. Sickness. Halat penuh ais. Kita kembali lagi macam mana kita kena di antara Zining ke Zangi. So dunia trik is jangan jalan tengah-tengah. Yang mana yang ada apa? Salji tebal tu, itulah tempat kita tumpang kaki. Okey, kita menghadapi satu laluan yang mencabar lagi. Kita akan cuba. Mudah-mudahan kali ini Konvoi terus bergerak perlahan-lahan mendaki gunung. Masing-masing cuba sedaya upaya melepasi jalan berais dalam timbunan salji tebal. Kami juga perlu terus berwaspada kerana selain usaha meimbangi dan menggerakkan motosikal ke hadapan, lori dan trailer yang menjadi saingan di pamer ini juga perlu dielak daripada bertembung. Keadaan semakin genting. Kami terus bertarung dengan cuaca yang langsung tidak menunjukkan belas kasihannya. Lebih mendebarkan apabila kami hanya mampu melihat sebuah trailer meluru laju ke arah barisan anggota konvoi yang sedang bergerak perlahan. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Hampir semua anggota konvoi merasai pengalaman terjatuh sewaktu mengemudi motosikal di laluan Gunung Pamir ini. Kami hanya berbekalkan semangat yang masih kental serta rakan-rakan yang saling membantu antara satu sama lain sewaktu diperlukan. Ini dia ambil terlalu kanan. Dia power hilang dia. Ini biar ada orang cek dulu. Melihat rakan-rakan bermotosikal semakin kepenatan mengendalikan motosikal mengharungi salji, satu persatu penumpang van keluar membantu. Tanpa pakaian yang sesuai, keadaan ini sebenarnya amat bahaya, memandangkan suhu di luar kini mencecah negatif 18 darjah Celsius. Angin keluar kuat gila. Tadi nak kena tarik motor. Ni ada lagi 2 motor untuk ditarik. Kita doa-doa lah kita lepas. Bukan tidur kat sini malam ni, InsyaAllah. Tangan terlalu sejuk. Tadi saya rasa tangan dah tak ada rasa apa-apa dah.
hampir-hampir melekat semua tangan saya. Dalam kesibukan yang lain bertungkus lumus keluar dari halangan salji, kami menyedari 3 anggota konvoi lain iaitu Abi Khalid, Firdaus dan Dato' Ahiruddin telah berada di puncak gunung selepas berjaya melepasi halangan di sini. Lebih membimbangkan lagi, hari semakin gelap dan angin pula bertambah kencang tanpa tanda-tanda akan berhenti. Azman mengambil keputusan drastik untuk turun semula ke Kampung Nura. Semua anggota konvoi perlu meninggalkan kenderaan masing-masing dan menumpang van sokongan untuk berpatah balik. Nyawa setiap peserta kini adalah keutamaan dan perlu diselamatkan sebelum terlewat.